Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 21 September 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Ahmad Zahid Hamidi mendakwa ucapannya berhubung kesediaan BN berdepan banjir untuk menghadapi PRU15 telah dimanipulasi dan dipropagandakan. Sebaliknya, pengerusi BN itu berkata, ucapannya itu bagi membuktikan kepada Perdana Menteri bahawa gabungan itu bersedia dengan apa jua keadaan dan situasi. Terdahulu, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO membuat ucapan tersebut semasa melancarkan Jentera Pemuda BN pada 17 September lalu. Namun kita tahu ada kekangan. Akhir tahun ini ada banjir, ada hujan lebat, ada musuh timur laut. Tetapi kalau PM bubar masa banjir pun kita sanggup reda banjir untuk berkempen. Masa banjirlah pemuda, wanita dan puteri Barisan Nasional turun lebih ramai daripada parti-parti lain. Ucapan tersebut kemudian mengundang banyak kritikan, khususnya di kalangan pemimpin pembangkang dengan menyifatkan kenyataan Zahid itu sebagai tidak peka dengan masalah mangsa banjir. Sementara itu, Zahid berkata pihak lawan tidak sepatutnya menggunakan alasan banjir untuk menghalang PRU15 daripada berlangsung demi menyelamatkan hayat politik mereka. Tambahnya, BN telah lama menggesa agar PRU diadakan segera, terutama selepas imuniti kelompok terhadap COVID-19 dicapai bagi mengembalikan kestabilan dan mandat kepada rakyat. Sebarang keputusan PH berhubung penyertaan parti baru perlu dinilai secara cermat bagi mengelakkan pengkhianatan seperti yang dilakukan Bersatu berulang kembali. Pengerusi PH Anwar Ibrahim mengaitkan langkah berwaspada itu dengan kegagalan berhubungan dengan Bersatu yang membawa kepada langkah syaratan. Because the experience in the past with Bersatu is tough in the sense that they renege on all the commitments on the issue of multiracial agenda, or issue of getting rid of corruption, and of course for keadilan, we cannot absolve of these excesses because many of our leaders were involved in this treachery. Menurut Anwar, selain muda, gabungan itu turut menerima surat dari Parti Sosialis Malaysia yang mahu kembali meneroka kemungkinan untuk bekerjasama dalam PRU ke-15. Berita seterusnya, Jabatan Penjara Malaysia mengesahkan bahawa Najib Razak sedang mendapatkan rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Rehabilitasi Ceras HRC. Terdahulu pada 12 September lalu, bekas Perdana Menteri itu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur atas perintah mahkamah susulan keadaan kesihatannya yang tidak memuaskan. Dalam satu kenyataan, jabatan itu berkata pada 19 September lalu, pihak HKL telah merujuk Najib ke HRC untuk rawatan dan pemantauan lanjut sehingga kini. Jabatan penjara juga memaklumkan Najib akan dihantar semula ke penjara Kajang sebaik sahaja pihak pakar perubatan HRC atau HKL memberikan pelepasan perubatan. Menurut kenyataan itu, selain melaksanakan hukuman, jabatan itu bertanggungjawab memastikan tahap kesihatan seseorang banduan sentiasa dipantau dan dijaga. Sejak beberapa hari lalu, beredar di media sosial, dakwaan layanan istimewa diberikan terhadap Najib yang dikatakan dirujuk dengan kod nama merpati. Dakwaan itu antaranya melibatkan pengubahsuaian ruang penjara untuk Najib dan rancangan untuk membawanya ke HRC bagi memudahkannya menerima tetamu dan mendapat kemudahan orang kenamaan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli semalam ketika mengulas perkara itu berkata, akses bebas Najib kepada dunia luar, khususnya di media sosial, mungkin mengesahkan dakwaan tersebut. Sementara itu, pemimpin pembangkang memberi amaran kepada kerajaan agar tidak menekan pegawai perubatan yang merawat Najib supaya bertindak di luar kehendak mereka. Ini susulan dakwaan sistem penjagaan kesihatan awam kini disalahgunakan untuk memberi layanan istimewa kepada bekas Perdana Menteri itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee berkata, doktor yang merawat Najib mesti dibenarkan menjalankan tugas tanpa gangguan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Parlimen mengenai kesihatan itu berkata,
walaupun banduan perlu diberi hak penjagaan kesihatan, namun tiada sesiapa boleh mendapat layanan istimewa. Sementara itu, Ahli Parlimen Klang Charles Santiago mempersoalkan apakah keperluan Najib dirawat di Hospital Rehabilitasi Ceras kerana sakit ulcer dan darah tinggi. Katanya tindakan memindahkan Najib ke HRC menimbulkan banyak persoalan mengenai tadbir urus yang perlu dijawab oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesihatan. Menurut Charles, ia juga adalah satu pelanggaran peraturan penjara jika Najib diberi lebih banyak kebebasan daripada keperluan seorang banduan di HRC. Naib Presiden Muda Lim Wee Jit turut menyuarakan sentimen bahawa pakar kesihatan yang merawat Najib mesti dibenarkan menjalankan tugas mereka secara profesional. Baik, berita seterusnya. Parti Muda akan mengadakan perhimpunan pada Sabtu ini bagi membantah PRU diadakan pada musim ke-7 tahun ini. Himpunan yang dinamakan Nyawa Dulu Baru Pilihan Raya itu dirancang diadakan di hadapan Kompleks Beli Belah Sogo pada jam 4 petang Sabtu ini. Kami Muda ingin dengan sejelas-jelasnya memberitahu ataupun menuntut tiada pilihan raya ataupun PRU 15 diadakan atau diadakan pada tahun ini. Okey. Dan kerana perkara ini sangat tidak bertanggungjawab, kenyataan seperti ini tidak langsung mencerminkan keprihatinan keluarga Malaysia yang dilaungkan oleh Perdana Menteri. Himpunan itu sebagai respons kepada kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN bersedia meredah banjir untuk berkempen sekiranya PRU diadakan tahun ini. Parti itu juga menuntut agar Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelan mitigasi banjir nasional termasuk merangkumi penempatan aset dan kaki tangan kerajaan. Warisan memberi petunjuk bahawa bekas Presiden MCA Ong Tee Kiat akan menyertai parti itu tidak lama lagi. Bagaimanapun, naib Presiden Warisan Jun Wong dan Ong masing-masing tidak mahu mengelas lanjut perkembangan itu. Semasa sidang media semalam, Wong mengesahkan akan ada calon VIP menyertai parti itu dan pengumuman rasmi akan dibuat oleh Presiden Warisan Shafie Apdal. Ketika ditanya lebih lanjut jika Ong telah menyertai parti itu, Wong berkata mereka sedang berhubung dan bekas presiden itu belum menyertai warisan secara rasmi. Sementara itu, Ong enggan mengulas spekulasi itu ketika dihubungi Malaysia Kini. Sebelum ini, Shafie dilaporkan oleh Oriental Daily sebagai berkata, sama ada Ong akan menyertai warisan atau tidak akan diketahui bila tiba masanya. Sinchu Daily semalam memetik sumber sebagai berkata bahawa Ong mungkin diletakkan di kerusi yang pernah diwakilinya iaitu di Pandan. Warisan ketika ini sedang memperluaskan pengaruhnya di luar pangkalannya di Sabah dan mengalu-alukan beberapa bekas wakil rakyat untuk menyertai parti itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.